Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman pada hujung minggu ini dengan berita-berita utama di astroawani.com yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda pada hari Sabtu ini. Hakim. Ya, hari ini 18 hari bulan September, hari Sabtu. Sebenarnya untuk kita di Semenanjung mungkin tak ada apa-apa, tapi untuk mereka yang berada di negeri di bawah bayu di Sabah, tinggal 7 hari saja lagi sebenarnya untuk mereka membuang undi ataupun menunaikan tanggungjawab mereka dalam memilih pemimpin di kawasan Dewan Undangan Negeri yang akan diwakili. Dan perkembangan, kita nak lihat perkembangan politik di Sabah kerana kita lihat ini satu perkembangan politik yang cukup hangat. Sejak daripada Februari lalu, ini pun salah satu perkembangan politik yang cukup hangat juga kerana dengan kehadiran pemimpin-pemimpin utama dari Putrajaya ke Kota Kinabalu, ini memberi satu indikasi bahawa pilihan raya negeri ke-16 kali ini sebagai satu pilihan raya negeri yang akan menjadi indikasi ataupun penentu kepada tarikh bila sebenarnya pilihan raya umum ke-15 akan dilaksanakan. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika dalam siri jelajah kempennya di Kota Belud menyatakan ataupun memberi indikasi bahawa pilihan raya umum ke-15 mungkin akan diadakan lebih awal jika GRS mendapat mandat rakyat Sabah ataupun jika GRS menang di Sabah. GRS ini apa? GRS ini Gabungan Rakyat Sabah. Sekiranya mereka mendapat mandat, sekiranya mereka menang pilihan raya negeri ini bermakna pilihan raya umum ke-15 di peringkat persekutuan juga sudah tidak lama. Kerana kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa yang penting dalam pilihan raya Sabah ini adalah isyarat yang sama ada PN dapat sokongan rakyat ataupun rakyat mahu beliau terus menjadi Perdana Menteri kerana kita mahu Malaysia ini bergerak maju dan berjaya. Dan Sabah adalah salah satu cara berjaya untuk terus bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, dan laporannya anda boleh saksikan di astroawani.com. PRN Sabah PRU15 lebih awal jika rakyat beri mandat kepada GRS, itu yang diumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan, PRN Sabah ini adalah penentu masa depan di Sabah di peringkat nasional. Kita belum putuskan bila hendak mengadakan PRU. Kalau di Sabah kita sudah menang, kita cepat-cepatlah mengadakan PRU di peringkat pusat. Isyarat mesti diberikan oleh rakyat Sabah mahu terus menyokong PN dan saya sebagai Perdana Menteri ini kerana kita mahu membawa Malaysia serta Sabah ke harapan. Tetapi itu pandangan Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, kestabilan dalam parti Perikatan Nasional sendiri ataupun dalam pakatan itu juga bersama dengan parti-parti lain seangkatannya mungkin boleh dikatakan kurang stabil lagi, malah calon bagi Ketua Menteri juga dapat pertikaian juga sehinggalah sampai kalau kita lihat imbas kembali penggunaan logo juga ada pertikaiannya. Jadi mungkin kalau kita lihat dalam parti itu sendiri, dalam GRS itu sendiri masih lagi tiada kata sepakat, masih lagi ada sedikit kecelaruan dan kurang faham mungkin antara beberapa pihak, beberapa individu yang terlibat. Jadi satu kenyataan yang sangat bold statement kita boleh dikatakan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi dalam masa yang sama tiada lagi mungkin arah tuju yang jelas daripada GRS ini melihat kepada ketidaktentuan keputusan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli politik yang terlibat. Dan ini juga disokong oleh pemerhatian penganalisis politik yang sekarang ini saya kira sudah berkampung di Sabah sebenarnya, yang melihat bahawa daripada segi kempennya, jenteranya, Warisan Plus dilihat lebih terkehadapan. Ditambah pula dengan mereka secara konsisten meletakkan Ketua Menteri sementara iaitu Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai calon Ketua Menteri sekiranya Warisan Plus ini berjaya mendapat mandat atau kepercayaan rakyat dalam PRN ke-16 nanti. Dan ini yang akan kita perhatikan dari masa ke semasa, pelbagai indikasi dan juga faktor yang menentukan seseorang calon itu dipilih, terutamanya apabila melihat kepada kepelbagaian etnik di Sabah itu. Dan selain itu juga percayaan rakyat terhadap
calon yang akan mereka pilih nanti untuk menyelesaikan isu-isu setempat. Isu-isu setempat di Sabah ini begitu banyak sekali. Antaranya melibatkan isu infrastruktur. Dan ini juga yang kami dalami untuk melihat perbezaan hidup mereka yang berada di kawasan pedalaman di Sabah ini dengan kita yang tinggal mungkin di Lembah Kelang ini. Dan wartawan kami, Asim Hassan, pergi ke kampung Mapan-Mapan di Pitas. Bagi kita yang 3 hari tak ada air. Ya, di Selangor hari itu ada sedikit gangguan air. Itu pun dah rasa macam cukup terganggu segala kehidupan harian kita, segala urusan kita dan juga operasi perniagaan juga terpaksa tergendala. Itu satu mungkin dah jadi perkara biasa juga, tetapi hanya untuk beberapa hari sahaja apabila bekalan air itu terputus. Tetapi buat penduduk di kampung Mapan-Mapan Pitas ini kisah yang wartawan kami bawakan. Seawal jam 7 pagi, undang kurim mengumpul botol dan bekas kosong untuk dibawa ke sebuah perigi yang mungkin jarak 600 meter, suatu rutin yang terjangkau kemampuan orang lain, tetapi baginya yang sudah menginjak usia 68 tahun, kelaziman harian itu menuntut keperihan atas sisa tenaganya. Itu usaha yang perlu dilakukan oleh undang kurim dan juga penduduk kampung lain yang terpaksa berjalan sejauh itu untuk mendapatkan bekalan air, berkongsi satu perigi buat satu kampung. Itu realiti di kampung Mapan-Mapan Pitas. 231 orang berkongsi satu perigi. Nampak seperti tak berapa selesa, tapi itulah realiti kehidupan mereka di kawasan pedalaman di Sabah. Apabila kemudahan infrastruktur itu tidak mereka perolehi, saya kira ini bukan perkara baru bagi penduduk di Sabah, tapi ini perkara yang sering dianggap romantik oleh sesetengah ataupun segelintir individu menunjukkan kisah penduduk di pedalaman Sabah ini, tapi sebenarnya ini perkara yang tidak betul. Bagaimana kita sudah lebih 60 tahun merdeka, mencapai kemerdekaan, kemudahan asas elektrik, air seperti ini masih lagi sukar didapatkan terutamanya di kawasan pedalaman Sabah. Dan ini antara isu yang menuntut mereka yang menawarkan diri untuk bertanding sebagai wakil rakyat untuk diselesaikan, selain daripada isu-isu lain seperti capaian kemudahan internet dan juga infrastruktur lain seperti lampu jalan dan juga jalan raya yang lebih baik. Ini yang menghimpit mereka di saat kebanyakan kita mengecap nikmat pembangunan serta mungkin ada tak salah kalau saya kata ada yang angan-angan nak gaya hidup di masa hadapan ini, tapi sebenarnya masih ada lagi segelintir daripada rakyat Malaysia yang masih lagi dipegun waktu dan terperangkap dalam dimensi masa lampau menggunakan perigi untuk mendapatkan bekalan air. Jadi walaupun ada setengah pihak ahli politik sendiri dan ada juga penganalisis politik yang menjangkakan pilihan raya negeri Sabah ini mungkin akan beri bayangan kepada sokongan rakyat Sabah terhadap sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Tetapi selain daripada itu, apa yang juga saya kira menjadi tumpuan adalah isu-isu rakyat, isu-isu infrastruktur. Itu juga menjadi penentu faktor besar di sebalik pengundian pada PRN Sabah nanti. Jadi kita akan saksikan lebih banyak lagi mungkin laporan yang kami akan keluarkan berhubung dengan isu-isu rakyat, apa yang perlu dijadikan tumpuan dan apa yang perlu diambil kira dan menjadi faktor di sebalik pengundian pada PRN Sabah nanti. Yang mana kalau kita lihat pada muka hadapan berita harian juga, headline utama mereka, PRU awal jika GRS tawan Sabah. Sama juga seperti apa yang dikongsikan apa kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan beri bayangan kepada PRU 15 nanti, selain daripada faktor sokongan rakyat terhadap Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, tetapi ia adalah pada asasnya isu pokoknya adalah isu-isu rakyat, permasalahan rakyat seperti isu infrastruktur, isu capaian internet. Itulah yang sepatutnya menjadi faktor di sebalik pengundian apa yang rakyat pilih pada PRN Negeri Sabah nanti. Tetapi apa juga yang dijangkakan menjadi faktor di sebalik penentuan hari ataupun tarikh kepada PRU 15 nanti juga pastinya berbalik kepada situasi COVID-19 dalam negara, di mana
kalau kita lihat PRK dan PRN yang dijalankan ini perlu patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan, tetapi tidak mustahil PRU dijalankan dalam norma baharu seperti mana yang telah pun dilaksanakan di beberapa negara lain. Di Korea Selatan misalnya telah pun adakan PRU mereka sendiri ketika dalam norma baharu dalam konteks pandemik ini. Ataupun menggunakan pakar prosedur operasi standard yang ditambah baik dari masa ke semasa, melihat kepada PRK, pelerai kecil, 2 PRK yang kita laksanakan sebelum ini. Tetapi cabarannya pasti berbeza kerana di Sabah ia melibatkan lebih 1 juta pengundi, mobilisasi petugas-petugas SPR dan juga petugas kesihatan ini juga perlu diambil kira selain daripada faktor jarak dan bentuk rupa bumi di Sabah ini. Dan bercakap mengenai soal di Sabah ini, baru-baru ini angka jangkitan COVID-19 juga melonjak ke 3 digit, kemudian turun 2 digit. Kebanyakannya disumbangkan oleh kes jangkitan di Sabah disebabkan wujudnya kluster-kluster baru seperti kluster Benting, kemudian ada kluster di Sabah, di kluster Pulau, ada kluster mana lagi di Lahad Datu, kluster Selamat, kluster Bunga di Negeri Sembilan. Dan ini juga antara yang menyumbang kepada kes jangkitan terbaru di mana angka jangkitan COVID-19 seperti yang dilaporkan pada Jumaat melonjak kepada 95 kes berbanding 21 kes pada hari Khamis. Dan ini sekaligus menjadikan angka statistik ataupun jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 10,147 kes. Dan kalau kita lihat daripada 91 kes yang dilaporkan ini, ia merupakan jangkitan tempatan, sementara 4 lagi adalah kes import dan 68 kes melibatkan warga negara Malaysia, 23 kes bukan warga negara Malaysia. Dan butirannya daripada sebanyak 90 kes tersebut, 90 kes tersebut 76 kes direkodkan di Sabah melibatkan kluster Benteng di Lahad Datu, 4 kes daripada kluster Pulau iaitu di Kunak dan Semporna, 3 kes di dari kluster Selamat dan 3 kes jangkitan pernafasan akut teruk ataupun SARI, 2 kes bergejala. Ini semua dilaporkan di Sabah. Ya. Dan apa juga yang membimbangkan adalah apabila kes ketika ini, kes aktif dengan kebolehjangkitan yang dicatatkan telah juga meningkat kepada 754 sebelum ini. Selalunya kita lihat angka ini sekitar 100 lebih dan ini telah meningkat kepada 400, 500, 600 dan kini antara yang tertinggi sejak kebelakangan ini kes aktif bermaksud kes yang ada risiko untuk menjangkitkan orang lain yang menerima rawatan di hospital adalah sebanyak 754 kes. Itu adalah angka yang perlu kita kawal, yang perlu kita pantau supaya dapat kita ratakan keluk jangkitan supaya dalam masa yang sama kita dapat memastikan sistem kesihatan negara, jumlah petugas kesihatan, jumlah ataupun infrastruktur sistem ataupun bekalan perubatan semuanya adalah mampu dan mencukupi untuk menampung jumlah kes pesakit yang semakin meningkat setiap hari. Jadi dengan adanya PRN Sabah ini itu juga perlu dititik beratkan aspek kesihatan. Pasti boleh juga tidak mustahil untuk dijalankan secara selamat dengan patuh dengan SOP dan kelaziman baharu segalanya, tetapi perlulah berjaga-jaga kerana ini satu angka yang sangat membimbangkan. Dan dalam masa yang sama kalau kita lihat kepada bagaimana sesebuah kluster itu wujud terutamanya di Sabah ini, ia disebabkan oleh daripada warga asing ataupun parti di pusat tahanan dan menyedari bahawa risiko penularan jangkitan itu mungkin datang kepada kita melalui yang dibawa oleh penatang asing tanpa izin ini, maka pihak berkuasa keselamatan kawasan khas Pantai Timur Sabah ataupun Eskom telah pun melancarkan op cegah parti ataupun OCP di kawasan Pantai Timur Sabah bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang berkuat kuasa pada Jumaat sehinggalah 30 September nanti. Dan ini akan membabitkan 3 kawasan ataupun 3 daerah di kawasan Pantai Timur Sabah iaitu di Semporna, di Kunak dan juga di Lahad Datu. Ini merupakan sebahagian daripada langkah proaktif Eskom untuk mencegah kemasukan parti yang sebenarnya berpotensi untuk mengalami jangkitan COVID-19 ataupun berpotensi untuk menjadi perebak COVID-19 ini yang secara langsungnya mengakibatkan jumlah kluster baru meningkat dan jumlah kes jangkitan juga meningkat di negara kita. Bercakap tentang warga asing, selain daripada
kebimbangan berumur dengan parti dalam masa yang sama. Antara faktor meningkatnya kes-kes COVID-19 dalam negara ini juga seperti mana kita lihat kluster Siva Gangga sebelum ini tercetus akibat dengan warga negara Malaysia sendiri yang pulang ke tanah air dan juga gagal untuk patuh kepada perintah kuarantin di rumah. Jadi bagaimana kita dapat tahu tentang kluster Siva Gangga dan juga dengan kes-kes sebelum ini Makcik Gelang Ping adalah apabila gambar mereka, individu ini menular di media sosial. Jadi sangat penting untuk kita juga menjadi mata dan telinga kepada kerajaan untuk melihat dan memantau situasi di masyarakat di luar sana. Dan antara saranan KKM sendiri, selalunya kita kaitkan perintah kuarantin ini dengan gelang pink ataupun merah jambu. Tetapi apa yang dijelaskan oleh pihak KKM bukan hanya warna pink, merah jambu saja, tetapi gelang tangan atau tag kuarantin COVID-19 ini ada 5 warna berbeza. Kalau kita lihat laporannya di astroawani.com, katanya setiap perbezaan warna gelang itu ada fungsi masing-masing, ada fungsi berbeza, Hakim. Ya, ini warna-warnanya juga dipaparkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di Twitter rasmi mereka, tapi yang biasanya kita nampak dilaporkan oleh media adalah gelang berwarna merah jambu ataupun gelang warna pink. Tapi warna-warnanya seperti dalam Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia, kita lihat ada warna biru, ada warna putih, ada warna hijau kalau tak silap saya, dan ini juga dalam bidang perubatan ia memberikan makna-makna tertentu. Kalau kita lihat, kalau kita pernah pergi ke hospital pun kita lihat ada ruangan zon kuning, zon merah, zon hijau. Kalau di traffic light merah itu berhenti, hijau itu jalan, tapi dalam medical term ataupun apa yang digunakan oleh petugas kesihatan, setiap warna itu menunjukkan tahap keseriusan sesuatu kes. Cuma dalam kes kuarantin ini, warna-warna ini juga kita tidak pasti. Tapi menurut Ketua Pengarah Kesihatan, ianya mempunyai fungsi yang sama. Cuma tertakluk kepada stok di kawasan setempat dan penentuan oleh pejabat kesihatan daerah. Yalah, kalau warna pink saja, habis stok warna pink, ada warna biru. Tapi fungsinya sama, iaitu untuk memastikan mereka yang memakai gelang, tak kisahlah gelang warna apa, tapi kalau diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, ia menunjukkan mereka perlu patuh kepada perintah kuarantin di rumah ataupun kuarantin kendiri selama 14 hari. Ya, jadi sangat penting untuk kita juga dalam masa yang sama bantu KKM jadi mata dan telinga untuk melihat mereka yang ingkar kepada perintah kuarantin ini. Masih mungkin ada lagi kes-kes yang berlaku dan kita perlu lihat betapa pentingnya sebenarnya risiko ini kerana ia juga boleh mencetuskan satu kluster baru seperti mana yang kita saksikan berlaku dengan kluster Siva Gangga. Baik, sebelum kita berhenti seketika, kita ada satu lagi laporan antarabangsa yang kami nak kongsikan. Ini dari negara jiran kita. Apabila situasi, kalau kita tak berjaga-jaga dengan situasi COVID-19 ini, apa yang mungkin boleh berlaku dan harapnya tidak berlaku di sini adalah apabila di Indonesia dilaporkan pesalah tidak pakai pelitup muka dihukum gali kubur jenazah mangsa COVID-19. Agak drastik pendekatan ini yang diambil oleh negara jiran kita Indonesia. Antara negara yang paling teruk terjejas dengan COVID-19 di Asia selepas India. Ini yang paling teruk di Asia Tenggara. Dan ini hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang ingkar dengan perintah PKP di sana. Pesalah di Republik itu yang ditangkap kerana tidak memakai pelitup muka dipaksa menggali kubur bagi jenazah COVID-19. Itu adalah hukuman alternatif yang baru dilaksanakan di sana. Sangat drastik yang sehingga kini telah pun dikecam, dikutuk oleh beberapa pertubuhan hak asasi manusia dunia. Tapi mungkin itu yang perlu dilakukan, melihat kepada jumlah jangkitan kes yang sudah mencecah 230,000 kes di Indonesia. Desperate time, call for desperate measures. Tetapi dalam masa yang sama, it takes two to tango. Jadi selain daripada tanggungjawab pesalah, tetapi perlu juga tanggungjawab kerajaan untuk mengawal situasi COVID-19 di sana. Banyak lagi perkongsian kami nak bawakan di Awani Pagi, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan kemas kini COVID-19 dalam dan luar negara. Dan akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara ini, banyak kelaziman baharu yang diperkenalkan, banyak inovasi. Dan antara inovasi yang kami pernah laporkan sebelum ini adalah pawagam pandu lalu ataupun drive-in cinema yang kita lihat belum pernah ataupun kurang dilaksanakan di Malaysia ini kerana mungkin faktor cuaca yang panas. Tetapi ini satu inovasi yang mungkin tercetus akibat penutupan pawagam pada satu ketika dahulu ketika pelaksanaan PKP. Jadi hasil daripada itu ada idea untuk menubuhkan pawagam pandu lalu ini yang telah pun mula dilaksanakan dan telah pun mendapat sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Katanya mereka mengalu-alukan konsep pawagam pandu masuk diperkenalkan terutamanya ketika negara masih lagi berdepan dengan COVID-19. Ada lagi risiko walaupun sudah buka pawagam, tetapi mungkin ini satu cara baharu untuk masih lagi mempromosikan kelaziman baharu seperti penjarakan fizikal. Jadi apa yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi Datuk Zahidi Zainul Abidin yang namanya cukup popular sejak kebelakangan ini. Beliau berkata konsep pawagam seperti itu boleh dijadikan sebagai satu platform alternatif untuk menonton filem di layar besar secara berkumpulan. Sebenarnya dua saja yang dibenarkan dalam sebuah kenderaan sambil mematuhi SOP. Konsep ini dapat memberi peluang dan pengalaman yang baharu kepada penonton untuk menonton filem hanya dari kenderaan masing-masing. Mungkin Hakim Naila pernah. Pernah. Saya sempat cuba sebenarnya pawagam pandu masuk ni. Hakim pun pernah juga. Mungkin kita kereta sebelah-sebelah tak perasan juga. Tapi tak apa. Yang penting ketika kita menonton, kita semua ada pengalaman. Anda juga boleh mencuba pengalaman ini. Tapi berdasarkan pemerhatian kami sendiri yang pernah mencuba kereta asing-asing, kita terpaksa mematikan enjin, digalakkan untuk mematikan enjin kenderaan untuk menikmati movie ataupun filem berkenaan, dan ada speaker kecil diletakkan dalam kereta untuk kita menikmati audionya. Tapi dalam masa sama kadang-kadang dia panas, jadi kita buka tingkap. Cuma boleh juga hidupkan enjin. Tapi apabila kita hidupkan enjin dalam keadaan kereta tidak bergerak dengan buka aircon, ianya menimbulkan juga perdebatan ataupun persoalan mengenai menjaga persekitaran, kerana enjin kereta yang dihidupkan tidak bergerak akan mengeluarkan lebih banyak karbon monoksida berbanding dengan kenderaan yang bergerak di atas jalan raya. Itu antara kebimbangannya yang walaupun saranan ini perlu dilihat secara menyeluruh, tapi ada juga kebimbangannya, terutama apabila kita melihat ada kes-kes yang dilaporkan melibatkan individu yang keracunan gas karbon monoksida. Dan itu yang menjadi tumpuan pada muka depan New Straits Times. Don't sleep, itu headline utamanya. In idling vehicles, even if windows are slightly rolled down, especially in cars older than 5 years, to prevent carbon monoxide poisoning. Experts say this must be stressed as public awareness remains poor. Ini melihat kepada kes yang berlaku sebelum ini apabila akibat tidur dalam kereta yang masih on lagi enjinnya, berlaku bukan saja kecederaan kecil tetapi sehingga menyebab kepada kematian. Jadi ini satu isu yang sangat-sangat membimbangkan yang masih lagi menurut pakar kesedaran terhadap tabiat ini masih lagi kurang dalam masyarakat. Jadi dalam kita menyambut baik norma baharu, kelaziman baharu, inovasi dalam industri, dalam masa yang sama ada aspek-aspek keselamatan yang masih lagi perlu kita titik beratkan. Dan bagi mereka yang mungkin tak suka menonton filem, mungkin gemar melakukan ataupun bermain dengan aplikasi-aplikasi yang banyak terdapat pada ketika ini, contohnya TikTok. Kita beruntung kerana kita di negara Asia ni banyak aplikasi kita dapat daripada negara barat dan juga negara Asia. Di China contohnya antara yang mempelopori aplikasi WeChat, TikTok. Tapi bagi mereka yang berada di Amerika Syarikat, mungkin selepas ini dah tak boleh lagi main TikTok kerana bermula Ahad nanti Presiden Donald Trump telah pun menyatakan ini melibatkan isu geopolitik. Apabila Donald Trump ataupun mereka yang berada di Amerika Syarikat tidak boleh lagi memuat turun aplikasi TikTok yang dan WeChat bermula Ahad ini. Dua aplikasi yang berasal ataupun dibangunkan di China ini yang menjadi kebimbangan. Alasannya adalah keselamatan cyber apabila mereka mungkin
memberikan maklumat ataupun data pengguna kepada kerajaan China. Tetapi apa juga menjadi faktor di sebalik pengharaman aplikasi TikTok dan WeChat ini, seperti apa yang dikatakan Hakim tadi, sebenarnya adalah satu isu geopolitik, isu hubungan perdagangan antara Presiden Trump ataupun White House, bawah pentadbiran Trump itu bersama dengan China, di mana sebenarnya Trump tidak pun betul-betul, mungkin kita boleh dikatakan tak betul-betul risau tentang isu keselamatan TikTok ini, kerana beliau ada juga mencadangkan supaya TikTok ini dibeli oleh syarikat-syarikat di Amerika. Jadi menunjuk kepada sokongan untuk penggunaan TikTok ini, tetapi isunya adalah isu pemilikan. Tidak mahu mungkin kerajaan China ataupun syarikat China di sebalik TikTok dan WeChat ini, tetapi sebenarnya mahu dimiliki oleh syarikat-syarikat tempatan di Amerika. Jadi ia sebenarnya adalah lebih daripada isu keselamatan data, keselamatan pengguna, tetapi adalah isu geopolitik juga. Ekonomi, isu geopolitik, isu ekonomi dan juga sokongan politik, kerana Trump juga bakal berhadapan dengan pilihan raya tidak lama lagi. Jadi ini mungkin salah satu strateginya yang akan kami bawakan dari masa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama, sebelum kita berakhir, ada satu laporan yang ringan sikit lah. Yang ini mungkin ada yang setuju untuk tidak bersetuju apabila ada yang menyatakan you have a memory like a goldfish. Goldfish memory. Ingat 7 saat, 2-3 saat hilang. Cakap lupa. Tapi dah tak boleh guna dah. tak boleh guna tak boleh guna dah alasan tu. Apabila ada seorang pemuda ni di China sebenarnya, nama dia Yang Tianzi, yang melatih ikan emas. Ada 5 ekor ikan emas ini dilatih untuk menjaringkan gol main bola selama 3 bulan. Ini satu perkara yang agak unik sebenarnya. Dia siap tukar akuarium dia jadi macam stadium. Kemudian dia latih ikan tu, diingatkan ikan itu nak bergerak ke mana sehinggalah ikan ni boleh menjaringkan gol. Ini mungkin satu hobi yang timbul ketika kita sedang menjalani perintah berkurung di rumah bagi mengelak jangkitan COVID-19. Memang membawa maksud baru kepada nama goldfish apabila ikan-ikan emas ini dapat menjaringkan gol. Baik, itu perkongsiannya di astroawani.com. Anda boleh lihat banyak lagi laporan menarik juga selain daripada ikan emas ini, tapi banyak lagi isu-isu yang anda boleh. Baik, itu sahaja yang kami bawakan di Awani Pagi bersama saya Naila Huda. Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi.